Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Baiklah murid-murid, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, cikgu ingin terangkan objektif pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Pada akhir pembelajaran, murid boleh membaca kuat teks dengan intonasi yang sesuai dan membuat gambaran tentang bahan grafik dengan baik. Murid-murid, fokus kita pada hari ini ialah bahaya penyakit rabies. Sejak tahun 2017, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menerima banyak laporan daripada Jabatan Kesihatan Negeri berkenaan dengan penyakit rabies. Oleh sebab itu, Kementerian Kesihatan Malaysia telah berganding bahu dalam meningkatkan pendidikan kesihatan berkaitan dengan penyakit rabies dan langkah pencegahannya. Murid-murid, mari kita rujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 4, muka surat 52 untuk lebih maklumat. Pada muka surat 52 ini, terdapat bahan grafik berkenaan dengan bahaya penyakit rabies. Cikgu akan baca bahan grafik di bawah. Cikgu harap murid-murid dapat mendengar dengan teliti dan kenal pasti isi penting dalam bahan grafik di bawah. Persatuan Kelab Doktor Muda Sekolah Kebangsaan Seri Pertiwi mengundang pegawai kesihatan ke sekolah mereka untuk memberikan ceramah. Murid-murid, jika terdapat anjing liar berkeliaran di kawasan tempat tinggal kamu, laporkannya kepada pihak berkuasa tempatan. Baiklah, mari kita lihat gambar grafik yang di sebelah, iaitu apa itu rabies. Rabies merebak melalui gigitan haiwan. Di Malaysia, penyakit rabies yang terkenal ialah gigitan oleh anjing dan juga gigitan oleh kucing. Isi yang kedua, pesakit hanya menunjukkan tanda-tanda selepas 20 hingga 60 hari terkena gigitan haiwan. Maksudnya di sini ialah pesakit hanya akan menunjukkan tanda-tanda ataupun simptom bahawa mereka terkena penyakit rabies selepas 20 hari hingga ke 60 hari digigit oleh haiwan. Isi yang ketiga, 40% daripada mangsa kes rabies merupakan kanak-kanak. Seperti yang kita sedia maklum, pada tahun 2017, sebanyak seorang kanak-kanak lelaki dan juga 2 orang kanak-kanak perempuan telah disahkan positif penyakit rabies di Sarawak. Sekarang, mari kita lihat langkah-langkah pencegahan penyakit rabies. Yang pertama, jangan mendekati anjing liar untuk mengurangkan risiko digigit, terutamanya kanak-kanak. Kedua, anjing peliharaan perlu diberi suntikan vaksin anti rabies. Yang ketiga, dapatkan rawatan segera di klinik kesihatan atau hospital terdekat jika mengalami gigitan anjing liar. Yang keempat, basuh gigitan anjing liar dengan air yang bersih. Cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut langkah-langkah pencegahan rabies di atas. Yang pertama, kita digalakkan untuk jauh daripada anjing liar, terutama kanak-kanak. Yang kedua, sebagai tuan kepada haiwan peliharaan, kita digalak supaya memberi suntikan vaksin kepada haiwan tersebut, iaitu vaksin anti-rabies. Yang ketiga, sekiranya kita digigit oleh haiwan liar, kita hendaklah pergi ke hospital dengan segera untuk menerima rawatan. Yang keempat, kita mestilah membasuh kawasan gigitan anjing liar tersebut dengan air yang bersih supaya dapat mengurangkan kuman ataupun potensi penyakit rabies. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid jelas dengan penerangan cikgu pada hari ini, iaitu berkenaan dengan tajuk bahaya penyakit rabies. Sebelum kita akhiri kelas kita, cikgu tinggalkan 2 latihan pada kamu. Latihan yang pertama, sila lengkapkan jadual di bawah mengikut definisi dan juga langkah-langkah pencegahan penyakit rabies berdasarkan buku teks. Murid-murid boleh rujuk jawapan pada halaman 52. Latihan yang kedua, murid-murid dikehendaki memuat naik satu audio di Google Classroom, iaitu berkenaan dengan haiwan peliharaan.
Sila kaitkan dengan penyakit bawaan haiwan kamu. Sebagai contoh, kamu membela seekor kucing. Apa penyakit yang ada pada kucing itu? Ceritakan dengan lebih lanjut. Baiklah murid-murid, jika terdapat sebarang persoalan ataupun masalah, kamu boleh terus menghubung dengan cikgu. Cikgu akhiri kelas kita pada hari ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada video yang selanjutnya.